Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Flo. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan tentang RPG kami. Seperti yang kita dapat lihat, iaitu subjek adalah bahasa Melayu dengan cara penyampaian ialah secara bersemuka. Manakala lokasi adalah bertempat di SMK Muhibah Sendakan yang akan diadakan pada Minggu 11 iaitu 20 bulan 4 2024 pada hari Isnin. Masa adalah pada pukul 2 petang sehingga 2.45 petang. Iaitu dilakukan di kelas tingkatan 1 Berlian yang mempunyai bilangan pelajar seramai 25 orang pelajar yang bertahap sederhana. Seterusnya ialah tema pembelajaran, iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Manakala topik iaitu seni bersendikan budaya. Seterusnya adalah aspek kandungan pula iaitu kemahiran menulis surat kiriman tidak rasmi. Seperti yang kita tahu, pelajar juga telah mempelajari pengetahuan yang sedia ada, iaitu murid telah mempelajari format surat kiriman tidak rasmi pada sesi pembelajaran yang lepas. Selain itu, subjek ini pula lebih memfokuskan kepada kemahiran menulis. Standard kandungan pula iaitu 3.4 menulis untuk menghasilkan prosa terancang, iaitu menulis surat kiriman tidak rasmi dengan lebih tepat dan terancang. Manakala standard pembelajaran pada hari tersebut adalah 3.4.1 iaitu membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat. Akhir sekali iaitu objektif pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran menulis surat kiriman tidak rasmi. Seterusnya iaitu hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat mengenal pasti format surat kiriman tidak rasmi. Yang kedua, murid dapat menulis surat kiriman tidak rasmi dengan menggunakan format yang betul. Kemahiran fokus pula lebih kepada kemahiran merangka dan menulis. Kemahiran bersepadu iaitu kemahiran menulis, manakala pendekatan iaitu pembelajaran mastery yang memastikan murid dapat menguasai hasil pembelajaran yang telah diterapkan dalam suatu unit tertentu. Manakala kemahiran berfikir yang terbagi kepada dua, yang pertama iaitu kemahiran berfikir aras rendah adalah mengenal pasti dan merangka. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir aras tinggi adalah menganalisis dan menulis. Peta pemikiran I-Think kami pula iaitu peta bui, nilai moral iaitu rasional. Manakala EMK kami iaitu kecerdasan pelbagai elemen merentas kurikulum adalah bahasa. Bahasa yang akan dituturkan di dalam kelas sewaktu sesi pembelajaran. Yang terakhir iaitu alat bantuan mengajar yang kami akan gunakan adalah LCD projector, komputer riba, manila card, papan gambus, kerja lembaran, pen merah, kertas A4, gam dan gunting. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian induksi. Bahagian ini hanya mengambil masa sebanyak 5 minit kerana isi pengajarannya hanya ingin mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lalu. Aktiviti pengajaran pada hari tersebut, guru akan bertanya beberapa soalan kepada para pelajar
yang berkaitan dengan soalan atau pembelajaran yang telah dipelajari pada minggu pembelajaran yang lepas. Kita dapat lihat di sini di bahagian isi pembelajaran, guru akan bertanyakan dua soalan. Pertama, apakah pembelajaran pada minggu lalu? Kedua, adakah mempunyai pengalaman menerima surat atau menulis surat kiriman? Okey, baiklah. Bagi cadangan jawapan pelajar bagi soalan kedua adalah pelajar menjawab bahawa ada sesetengah daripada mereka tidak pernah menerima surat daripada rakan mereka. Ada juga pelajar yang menjawab pernah menerima dan menulis surat kepada rakan. Di akhir pembelajaran bahagian induksi ini, para pelajar tahu bahawa soalan yang akan ditanya ini adalah berkaitan dengan tajuk pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Baiklah, kita akan beralih kepada langkah 1. Langkah 1 juga mengambil masa selama 5 minit kerana di bahagian ini hanya menjelaskan mengenai pembelajaran yang bertajuk surat kiriman tidak rasmi. Aktiviti pengajaran pada hari tersebut, guru akan memaparkan sebuah video untuk dilihat oleh para pelajar. Guru juga akan mengarahkan para pelajar untuk melihat video tersebut dan memahami isi kandungan yang terdapat dalam video. Guru memberitahu bahawa para pelajar harus mematuhi arahan yang diberikan. Manakala guru juga akan menjelaskan kepada para pelajar tentang teknik menulis surat kiriman tidak rasmi yang terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu format surat kiriman tidak rasmi, skor permarkahan, teknik menulis surat kiriman tidak rasmi, contoh soalan surat kiriman tidak rasmi, dan skema jawapan. Dalam aktiviti pengajaran pada hari itu, para pelajar memahami kehendak yang diinginkan oleh guru dan melihat video yang telah dipaparkan di hadapan kelas. Para pelajar juga memahami bahawa surat kiriman tidak rasmi yang dipaparkan dalam video tersebut adalah berkaitan dengan tajuk pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. ABM yang akan digunakan pada langkah 1 adalah LCD, komputer riba, kad gambus, kad manila, double tap dan paku tekan. Baiklah, di bahagian langkah 1 ini juga, guru akan menjelaskan kepada para pelajar satu demi satu agar mudah difahami oleh para pelajar. Guru akan memberi tahu para pelajar bagaimana cara ingin mengenal pasti format dan cara menulis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan video yang telah dipaparkan sebentar tadi. Guru juga akan bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan video yang telah ditonton. Selain itu, guru juga akan mengarahkan 2 orang pelajar untuk melabelkan format berdasarkan kad gambus yang telah disediakan. Dalam aktiviti ini, guru akan menyediakan sebuah kad gambus yang telah dihasilkan khas untuk para pelajar melabelkan format surat kiriman tidak rasmi berdasarkan apa yang mereka telah lihat dalam video yang telah dipaparkan. Guru juga akan memberikan tepukan kepada para pelajar yang berani ke hadapan untuk menjawab dan melabelkan format surat kiriman tidak rasmi di depan kelas. Akhir sekali, guru akan mengingatkan para pelajar bahawa format amat penting dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi. Seterusnya ialah langkah 2 yang mengambil masa selama 10 minit.
Rasional untuk langkah 2 ini ialah untuk mengenal pasti pemahaman pelajar mengenai pelajaran mereka pada hari tersebut. Aktiviti di langkah 2 ialah aktiviti secara berkumpulan. Hal ini akan mendorong pelajar untuk menilai adakah mereka faham mengenai apa yang telah diajar. Di bahagian rumusan, kami meletakkan alat bantu mengajar yang kelima yang kami gunakan seperti aplikasi Spin the Wheel untuk membuat cabutan undi. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di langkah 2 ini, kami akan membuat satu aktiviti secara berkumpulan, iaitu aktiviti melabel format. Aktiviti ini dapat meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai pembelajaran pada hari tersebut, iaitu surat kiriman tidak rasmi. Pelajar akan lebih mengingati tentang format surat kiriman tidak rasmi. Pertama sekali, setiap kumpulan dikehendaki menghantar ketua kumpulan untuk membuat cabutan undi menggunakan aplikasi Spin the Wheel dan mengambil lampiran kertas soalan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, pelajar akan menggunting lembaran kertas soalan yang diberikan dan menampalkan keratan kertas itu di atas kertas jawapan. Selesai menjawab, pelajar dikehendaki untuk membentangkan jawapan mereka di hadapan dan menghantar hasil kerja akhir mereka kepada guru. Terdapat 2 kecerdasan pelbagai di langkah 2 ini, iaitu interpersonal yang merupakan kemahiran berkomunikasi, memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Seterusnya, naturalis, iaitu keupayaan menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan sedia ada. Hasil pembelajaran di langkah 2 ini ialah pelajar akan dapat menganalisis format surat kiriman tidak rasmi dengan betul. Kemahiran berfikir untuk langkah 2 ini ialah mengenal pasti dan merangka. Pendekatan untuk langkah ini ialah pembelajaran masteri. Antara ABM yang kami gunakan di langkah ini ialah komputer riba, LCD, lampiran kerja, kertas A4, gam, gunting, pen, kertas soalan dan aplikasi Spin the Wheel. Seterusnya ialah alat bantu mengajar yang keenam, iaitu kertas soalan. Akhir sekali, untuk langkah 2, hasil kerja pelajar dikehendaki untuk dihantar bagi memudahkan guru untuk membuat penyemakan. Seterusnya ialah langkah 3. Langkah 3 merupakan aktiviti secara individu yang mengambil masa 15 minit. Aktiviti kali ini rasionalnya ialah untuk mengenal pasti pemahaman pelajar berdasarkan penulisan surat kiriman tidak rasmi. Antara aktiviti individu yang akan dilakukan ialah menulis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan soalan yang akan diberikan. Aktiviti ini akan menggalakkan pelajar untuk membuat latihan pengukuhan. Rujukan boleh dibuat di dalam ABM 7. Seterusnya ialah aktiviti pembelajaran guru dan pelajar. Pertama, guru akan memberitahu pelajar bahawa mereka akan membuat aktiviti seterusnya ialah aktiviti menulis surat kiriman tidak rasmi secara individu kepada sahabat yang berada di luar negara. Kedua, guru akan memberikan kertas soalan kepada semua para pelajar. Ketiga, guru akan menjelaskan kepada para pelajar apa yang mereka akan buat dan apa yang mereka akan lakukan di dalam lembaran kertas kerja tersebut. Keempat, guru akan bertanya kepada para pelajar adakah mereka faham apa yang telah diarahkan oleh guru. Kelima, guru akan memberikan masa kepada pelajar untuk menyiapkan kertas soalan tersebut di dalam masa 15 minit. Keenam, apabila masa telah tamat, guru akan mengarahkan pelajar untuk menghantar lembaran kertas soalan dan jawapan kepada guru untuk disemak. Seterusnya ialah aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran kali ini ialah akan dilakukan oleh pelajar. Pertama, pelajar akan tahu dan faham bahawa mereka akan menulis surat kiriman tidak rasmi secara individu. Kedua, pelajar akan menjawab persoalan guru bahawa mereka telah faham apa yang telah diarahkan oleh guru. Ketiga, pelajar akan menghantar jawapan dan kertas soalan kepada guru untuk disemak.
Seterusnya ialah bahagian alat bantu pembelajaran iaitu ABM. Pertama, kecerdasan pelbagai intrapersonal. Hasil pembelajaran, pelajar akan dapat menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Kemahiran berfikir pula, pelajar akan dapat menganalisis dan menulis surat kiriman tidak rasmi dengan betul. Pendekatan pembelajaran mastery, ABM, kami membuat lampiran kerja, kertas A4 dan pen. Akhir sekali ialah penutup. Penutup ini mengambil masa 5 minit di mana pelajar dan guru akan bersama-sama merumuskan isi pembelajaran pada hari tersebut. Rasional pembelajaran pada hari itu tersebut adalah untuk meringkaskan pelajaran dan mendapat maklumat balas daripada pelajar untuk memperbaiki pelajaran seterusnya. Hal ini untuk mengingati kembali ingatan pelajar terhadap pelajaran dan menerima maklumat balas daripada guru sesama mereka. Antara soalan-soalan yang akan dikemukakan di dalam soalan rumusan tersebut ialah berapakah format surat kiriman tidak rasmi yang perlu ada dalam surat tersebut. Soalan kedua ialah surat kiriman tidak rasmi ini hanya boleh dihantar kepada siapa. Terusnya ialah aktiviti pengajaran yang akan dibuat di dalam bahagian penutup rumusan tersebut. Pertama, guru akan membuat kesimpulan ringkas mengenai topik pembelajaran tersebut. Kedua, guru akan bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan mata pelajaran tersebut kepada para pelajar. Ketiga, guru akan memberikan sagu hati dan tepukan kepada pelajar yang berani menjawab soalan yang telah diberikan oleh guru. Keempat, guru akan memberikan pujian kepada pelajar yang telah berjaya memahami tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya ialah aktiviti pembelajaran yang akan dilakukan oleh pelajar di dalam penutup tersebut. Pertama, para pelajar akan menjawab soalan guru berkenaan format penting dalam surat kiriman tidak rasmi. Antara cadangan jawapan yang akan diberikan oleh pelajar ialah 6 format penting, 7 format penting, 8 format penting. Kedua, para pelajar akan menjawab persoalan guru berkaitan dengan surat kiriman tidak rasmi kepada siapa sahaja boleh dihantar. Pelajar akan menjawab boleh dihantar kepada guru, boleh dihantar kepada keluarga dan boleh dihantar kepada kawan. Secara keseluruhannya, aktiviti batu mengajar kali ini mempunyai marker, pen, papan putih dan kecerdasan pelbagai interpersonal. Seterusnya, jumlah kehadiran kelas pada hari tersebut ialah kehadiran penuh iaitu sebanyak 25 orang pelajar. Seterusnya ialah refleksi. Pencapaian untuk hasil pembelajaran 1 ialah seramai 15 orang pelajar mahir dalam mengenal pasti format surat kiriman tidak rasmi dan dapat mengenal pasti kesalahan semasa menulis surat kiriman tidak rasmi. Pencapaian untuk hasil pembelajaran kedua ialah seramai 10 orang pelajar dapat menulis surat kiriman tidak rasmi dengan tepat dan menganalisis soalan surat kiriman tidak rasmi. Seterusnya, kekuatan yang kami dapat dan perolehi sebagai tenaga pelajar ialah di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara keberkesanan dalam proses pembelajaran tersebut ialah alat bantu mengajar papan gabus. Alat mengajar papan gabus tersebut menarik minat pelajar untuk belajar subjek tersebut. Hal ini kerana papan gabus tersebut menerangkan secara ringkas dan padat tentang format surat kiriman tidak rasmi, tepat dan padat. Selain kekuatan juga, sebagai tenaga pelajar yang kami dapat perolehi adalah kekurangan dan penambahbaikan yang kami akan baiki. Contohnya, di dalam proses pembelajaran dan pembelajaran, antara kelemahan yang perlu diperbaiki ialah kawalan kelas tidak menyeluruh. Hal ini menjadikan kelas tidak fokus kepada pembelajaran, menyebabkan penyampaian pembelajaran guru kepada murid sangat kurang. Seterusnya ialah elemen menarik yang dipersepadukan lagi. Antara elemen yang menarik di dalam proses pembelajaran dan pengajaran ialah penggunaan ABM papan gabus. Penggunaan ABM papan gabus dapat menarik minat pelajar untuk melihat penerangan secara ringkas dan padat, serta penggunaan papan gabus ini juga dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Contohnya, papan gabus ini boleh diletakkan di dalam bilik darjah sebagai nota pelajar dan di dalam sudut bilik darjah.
atau sebagai nota untuk pelajar di dalam kelas. Baiklah, seterusnya di bahagian ABM iaitu alat bantuan mengajar. Yang pertama dapat dilihat iaitu spin the wheel yang digunakan untuk memilih nama pelajar yang bertuah untuk menjawab soalan di hadapan. ABM yang kedua iaitu video yang telah dihasilkan mengikut topik pembelajaran pada minggu tersebut. ABM ketiga iaitu peta buih, iaitu proses pemikiran untuk menerangkan secara lebih berkualiti dan mudah difahami oleh para pelajar. ABM keempat iaitu kad gambus yang telah dihasilkan menggunakan tangan yang akan digunakan oleh para pelajar untuk melabel format yang tepat mengikut video yang telah ditonton. Seterusnya ialah ABM yang kelima iaitu spin the wheel. ABM keenam iaitu lampiran kerja aktiviti berkumpulan. ABM yang ketujuh adalah latihan individu iaitu kertas soalan menulis surat kiriman tidak rasmi. Manakala ABM yang terakhir iaitu buku teks yang digunakan untuk memperolehi maklumat atau soalan-soalan yang berkaitan dengan surat kiriman tidak rasmi. Baiklah, ini merupakan bahagian yang terakhir dalam RPH kami iaitu bahagian lampiran. Dalam lampiran ini terdapat skema jawapan bagi soalan-soalan aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Lampiran yang pertama adalah skema jawapan bagi soalan berkumpulan, manakala lampiran kedua adalah skema jawapan bagi kerja latihan secara individu. Dan lampiran ketiga adalah skema jawapan bagi soalan surat kiriman tidak rasmi yang diperoleh daripada buku teks. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.